Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu lagi kita dalam pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda untuk hari ini. Di mana hari ini tema kita sangat menarik kerana kita akan fokuskan kepada kategori terbuka untuk murid-murid menengah rendah. Dan kalau tahu siapa guru kita untuk hari ini? Seperti biasa, ayo kita saksikan profil beliau. Wah, itulah cikgu kita. Siapa lagi? Tak lain tak bukan bersama dengan Mira dan juga anda di rumah pada hari ini, Cikgu Kamarul Zaman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Terima kasih kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Kami yang sangat berbesar hati dan sepatutnya berterima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang untuk hari ini dan berkongsi ilmu kepada semua mereka yang berada di rumah, Cikgu. Baik. Tapi seperti biasa, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kerana robot dekat depan ni menarik, Cikgu. Banyak persoalan yang saya nak tanya kepada Cikgu. Tetapi baik. sebelum itu, ayuh kita sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan, Cikgu. Dan saya juga sedikit peringatan mesra kepada adik-adik yang berada di rumah yang sekarang mungkin dah boleh kembali ke sekolah nanti. Ingat untuk sentiasa patuh kepada SOP walau di mana saja anda berada. Baik, Cikgu Kamarul. Saya, Mira. Dekat depan saya ni, Cikgu, saya nampak ada balon. Kan? Ada 2 balon. Lepas tu ada macam truk robot ni. Ada robot-robot lain ni kan? Betul. Banyak soalan bermain di minda saya sebab hari ini dalam episod kita, fokus kita kepada kategori terbuka menengah rendah, Cikgu. Dan robot ni, kalau saya boleh katakan ataupun terangkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang, diberi nama projek ini, Cikgu, diberi nama Sphere. Sphere. Tepat sekali, Mira. Dia adalah akronim SPHERE, di mana setiap akronim ada namanya, Mira. Ya. System For Powering Homes and Events. Wah, Cikgu saja uji saya, Cikgu. Saya dah uji Mira je. Baik, itu adalah bagi nama panjang projek ini, Cikgu. Ya, betul. Dan projek ini juga telah berjaya membawa pulang pingat emas di dalam pertandingan robotik kebangsaan baru-baru ini dan bakal mewakili negara kita ke peringkat antarabangsa, Cikgu. Ya, jadi saya berdebar dan saya bersemangat sebenarnya. Di hadapan kita ni bukan projek biasa-biasa, Mira. Betul, Cikgu. Projek yang akan mewakili Malaysia ke pentas WRO, pentas antarabangsa, Mira. Ya, dan saya sangat berbesar hati nak umumkan siapakah murid-murid yang sangat berinovasi mencipta projek yang sangat hebat ini, Cikgu. Pesertanya ada 3 orang. Mereka dari Sekolah Sultan Alam Shah Wilayah Persekutuan Putrajaya dan mereka merupakan murid-murid tingkatan 3. Tingkatan 3, Ya, Mira. kerana ini merupakan kategori menengah rendah. Namanya ialah Adil Imran bin Ahmad Shazli, Haris Hazwan bin Muhammad Hamafia dan juga Muhammad Nazhif bin Muhammad Nazaruddin. Tidak lupa juga kepada mentor pasukan iaitu Puan ataupun Cikgu Rufiza Lila binti Muhammad Razi beserta jurulatihnya Encik Chua Eng Yu. Wah. Memangnya satu pasukan yang hebat, Mira. Bukan senang nak mewakili negara ke pentas Betul. antarabangsa ni, Mira. Betul, Cikgu. Apatah lagi bila usianya pun masih muda lagi, Cikgu. Dan itu yang buatkan saya tertanya mengapakah projek ini begitu hebat. Kalau Cikgu boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya objektif projek yang diberi nama Sphere ni, Cikgu. Jadi kalau kita boleh lihat di hadapan kita ni, dia adalah satu projek yang kalau boleh cakap kita adalah projek yang sedikit ringkas, tetapi ideanya ataupun inovasinya ataupun potensinya sangat-sangat besar. Betul. Jadi saya rasa ini adalah antara penyebab mengapa projek ini dianugerahkan pingat emas, Mira. Ya. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sini, dia menggunakan set Lego Education. Kita ada controller kita yang terdiri daripada EV3, brick EV3 dan beberapa komponen yang menarik. Kita juga ada belon di sini, Mira. Bukan sahaja kita letak, ada tujuannya. Ada inovasi di sebalik belon ni, Mira. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita boleh menyelami ataupun membedah, Mira cakap setiap komponen elemen robot projek yang ada di hadapan kita. Ya. Wow, hebat tu, Cikgu. Menyelami Ya, dalam menyelami. betul kita nak selam hari ini, Cikgu. Tapi betul kerana kalau kawan-kawan boleh tengok juga, ini merupakan satu idea, potensi dan juga inovasi yang sangat hebat daripada murid-murid kita, iaitu anak negara kita, anak Malaysia sendiri, Cikgu. Betul. Baik, dan selepas ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Kamarul untuk kita belajar daripada segi komponen ataupun elemen di dalam projek ini satu persatu. Dengar ceritanya, sebenarnya, Cikgu, ada antara komponennya
yang kita akan belajar sebentar nanti dah diaplikasikan di dalam negara kita dan juga di setengah luar negara. Betul ke? Tak apa, nanti kita tanya Cikgu Kamarul. Sama-sama kita belajar selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Pertandingan Robotik Kebangsaan NRC. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Pertandingan Robotik Kebangsaan NRC. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Kamarul, di mana hari ini tema kita merupakan kategori terbuka, menengah, rendah. Dan di hadapan kita ni, kawan-kawan yang berada di rumah sekarang, satu projek yang berjaya membawa pingat emas di peringkat kebangsaan dan akan mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Dan projek ini diberi nama Safia. Tadi Mira cakap dekat Cikgu dan juga kawan-kawan di rumah, ada salah satu komponen dalam projek ini yang sebenarnya sudah diaplikasi ataupun digunakan pakai di dalam dunia realiti ataupun dunia sebenar, Cikgu. Boleh Cikgu cerita sikit dekat negara mana tu, Cikgu? Kebanyakan negara-negara maju di Eropah dan di Amerika Syarikat telah menggunakan satu teknologi yang sangat menarik, Mira. Kalau kita lihat di sini, ada satu teknologi yang kita panggil piezoelectric. Apa pula piezoelectric ni, Mira? Piezoelectric ini adalah teknologi yang menggunakan kristal untuk mengubah tenaga getaran ataupun vibration kepada tenaga elektrik. Pada tenaga elektrik, tepat sekali. Dan di hadapan kita ada beberapa elemen yang melengkapkan projek ini. Di sebelah kanan kita ada apa, Mira? Kita ada mobile solar truck. Dan ini pula kita ada wind generator. Di sini pula kita ada piezoelectric tiles. Betul. Dan di sini kita ada piezoelectric poles. Tapi di hadapan saya, kita pergi kepada komponen utama untuk projek ini, Mira, iaitu kita punya mainframe. Di sinilah segala pusat kawalan bagi projek ini, Mira, ya. Di mana segala projek kita dikawal melalui mainframe kita ni. Kalau kita boleh lihat di sini, ianya menggunakan teknologi di mana ia membolehkan kita mengesan dan mengawal ke semua elemen yang ada di atas litar ini ataupun di dalam projek ini, Mira. Ia membolehkan kita buat membaca sebanyak mungkin tenaga yang dikumpul dan juga kekuatan tenaga setiap projek ini. Wah, kiranya Cikgu dia mengumpul segala info lah tentang tenaga yang berada di dalam projek ni, Cikgu. Ya, dia membolehkan kita tahu berapa energi yang dikumpul oleh mobile solar truck, berapa energi daripada wind generator. Jadi dia memudahkan urusan kita mengawal dan memantau penggunaan tenaga itu sendiri. Ya, jadi dalam bahasa mudahnya dia memberi tahu status lah bagi setiap komponen yang berada di dalam projek ni, Cikgu. Tepat sekali. Okey, itu bagi yang pertama, iaitu mainframe, Cikgu. Seterusnya yang saya sangat tertarik ataupun menarik perhatian saya ialah truck ni, Cikgu, solar truck ni. Yang paling comel di hadapan kita ada mobile solar truck. Ya, nak cuba tak? Nak, Cikgu. Kalau saya boleh Cikgu. Jadi kita lihat di sini mobile solar truck ni dihubungkan, ada 3 light sensor di sini ataupun color sensor di sini, di mana ketiga-tiga ini diletakkan mengikut darjah sudut yang berbeza-beza kerana ianya tenaga solar. Jadi solar kita dia mencari matahari. Betul. Jadi robot solar truck ni akan diletakkan menghadap ke utara dan selatan. Sebabnya matahari terbit daripada arah timur dan tenggelam di arah barat. Jadi kita ada satu touch sensor untuk mengaktifkan robot tu. Mira nak cuba? Baik, kalau macam tu kawan-kawan tengok Mira akan ke depan. Silakan, untuk turn on ataupun buka solar truck ni. Baik. Dia sedang diaktifkan. Sedang diaktifkan. Okey. Wow. Kalau matahari berada di sana, ataupun cahaya kuat daripada sana, robot ini, solar panel yang dipasang pada robot ini akan mengikut cahaya tersebut. Jadi ianya adalah satu sistem yang efisien dan efektif untuk menyerap tenaga solar. Ya, betul tu, Cikgu. Baik, ini bagi mobile solar truck, Cikgu. Dan ia dilengkapi dengan tayar, jadi boleh dikawal, Mira.
robot pergi sendiri. Kita tak payah ikut pun robot tu. Ya, betul. Satu inovasi yang sangat bagus, cikgu. Inovasi yang sangat bagus, idea yang sangat bernas. Syabas kepada pasukan yang terlibat. Okey, ini bagi elemen ataupun komponen yang kedua, cikgu. Baik, sekarang cikgu kita nak masuk pula yang ketiga, cikgu, iaitu kita ada ini yang cikgu terangkan tadi tu, iaitu piezoelektrik yang mungkin orang tak ramai yang tahu, yang mungkin yang tak ramai apa tu sebenarnya piezoelektrik macam cikgu terangkan tadi. Dan di dalam projek ini kita ada piezoelectric tiles. Kita ada piezoelectric tiles, kita ada piezoelectric pole, di mana kedua-duanya menggunakan teknologi piezoelektrik, iaitu mengubah tenaga getaran kepada tenaga elektrik. Betul. Jadi kalau kata getaran tu memang penggunaannya atau aplikasinya dalam dunia sebenar sangat-sangat luas. Potensinya amat besar. Jadi kita akan pergi kepada piezoelectric pole dulu. Pole sebagaimana kita tahu, pole adalah tiang. Tapi ia bukan tiang yang sama macam di rumah kita, Mira. Betul, cikgu. Ia adalah tiang yang dicipta untuk menyerap atau mengumpul tenaga daripada getaran. Untuk pengetahuan Mira, belon ini diisi dengan udara helium. Untuk demonstrasi hari ini kita letak 2. Tapi cuba Mira bayangkan kalau kita letak 5. Wah. Dia akan terbang ke angkasa. Betul tu, cikgu. Okey, tapi kan cikgu, kalau kawan-kawan di rumah yang mungkin tertanya-tanya, mengapa kena letak pula belon helium, cikgu, dekat piezoelectric tiles ni, cikgu? Piezoelectric punya teknologi ni, Mira, dia menukar tenaga getaran. Jadi jika prototipe ini, projek ini naik ke angkasa dengan angin meniup dan sebagainya, ia akan menghasilkan mengumpul tenaga getaran dan menukar kepada tenaga elektrik. Cuba Mira bayangkan. Jadi kalau aplikasi lain yang saya boleh sebut, cuba Mira bayangkan. Cuba murid-murid bayangkan jika kita letakkannya di lebuh raya. Wow. Di mana sentiasa ada kereta. Betul. Kan? Jadi prototipe ini boleh sentiasa mengumpul tenaga elektrik. Ya. Jadi ada yang sangat bernas, Mira. Boleh kumpul tenaga elektrik dan mungkin boleh menjana tenaga elektrik itu sendiri, Ya, cikgu. mungkin di Malaysia mungkin akan dipraktikkan di Malaysia tak lama lagi. Betul. Sebab negara-negara maju di luar sana ada yang dah menggunakan teknologi ini, Mira. Ya. Okey. Okey, jadi itu adalah kegunaan belon helium itu supaya getaran itu kalau dekat awan kan mungkin ada angin. Jadi itulah getaran yang berlaku. Betul, cikgu? Seterusnya teknologi yang sama, piezoelektrik, kita ada di hadapan kita. Piezoelectric Tiles. Tiles ni kalau kata termanya adalah permukaan, di mana apabila kita pijak sesuatu permukaan itu, dia akan menghasilkan tenaga. Bayangkan, Mira, bagaimana aplikasinya itu. Kita jalan dan kita secara tak langsung kita dapat mengumpulkan tenaga elektrik. Ya, betul. Jadi aplikasinya itu ada 9 tempat yang diletakkan di pole ini, di mana apabila kita pijak kawasan tersebut, ianya akan berjaya boleh mengumpulkan tenaga dan menghasilkan tenaga elektrik. Baik, kalau macam tu kan, cikgu, boleh kita cuba, cikgu. Saya nak tengok macam mana. Sebab semakin banyak kawasan untuk dipijak, maka semakin banyaklah tenaga yang boleh dijana. Betul, cikgu? Okey, sebelum kita mulakan, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu kita punya brick EV3 kita. Okey. Jadi boleh kita cuba, Mira? Cikgu nak ke depan ke? Okey, saya boleh. Silakan, cikgu. Baik. Okey, kawan-kawan dekat rumah, sekarang cikgu tengah nak cuba untuk menghidupkan ataupun on terlebih dahulu piezoelectric tiles ni. Kita tengok macam mana dia berfungsi. Okey. Okey, Mira. Sekarang kita dah dapat bacaan. Maybe mungkin Mira juga boleh bersama saya. Boleh, cikgu. Dia menggunakan bacaan energi di mana 0 hingga 100. Jadi kita cuba penuhkan energi melalui sentuhan di permukaan projek ini. Boleh. Okay, jom kita mulakan, Mira. Kita tekan saja. Okey. Bayangkan kita punya tekanan ni seumpama kita memijak atas permukaan tersebut. Apabila kita memijak permukaan ini, tenaga yang ditunjukkan kepada brick EV3 ni pun meningkat. Ya. Okey. Nampak dia menaik tu, cikgu. Maksudnya kan, cikgu, aplikasi ataupun komponen ini boleh diguna pakai bila kita seperti naik tangga ke, cikgu? Sesuai tak, cikgu? Betul, tepat sekali. Nampaknya tenaga telah pun penuh. Jadi kita bila bercakap soal potensi projek ini, cuba Mira bayangkan kita letakkan benda ni, projek ini di tempat-tempat awam. Sebagai contoh di lapangan terbang. Betul. Ada tak tempat lain lagi, Mira? Di lapangan terbang ataupun di laluan kereta api subway. Ya, betul, subway. cikgu? Ya. Jadi cuba Mira bayangkan, jadi tempat yang laluan awam, jadi kawasan tersebut akan menjadi kawasan yang boleh menjana elektrik dengan sendiri. Self-sustain. Betul. Termanya. Jadi adalah satu
projek yang penuh dengan potensi, Mira. Jadi dapat mengurangkan kesan rumah hijau juga, betul Ya, cikgu? betul. Baik, ini komponen kita yang seterusnya, iaitu wind generator, cikgu. Wind generator juga. Bukan seperti wind generator yang biasa kita lihat. Ianya bentuknya sedikit berbeza. Jika kita lihat bilah-bilah bilah kipasnya, Mira, Cikgu? bentuknya, rekaannya membolehkan turbin angin ini berpusing walaupun angin bertiup secara perlahan dan walaupun angin tu tiupannya tak sekata. Ya, cikgu. Jadi kalau boleh kita aktifkan, cuba Mira tekan touch Baik, sensor kita. Saya akan cuba aktifkan dia. Kita tengok bagaimana dia Okey. berfungsi. Wah, maksudnya cikgu, walaupun angin datang daripada arah yang berbeza, tetap juga bilah ni boleh berpusing, cikgu. Sebagaimana kita lihat ada bacaan di sini. Ada bacaan A, B dan C. Bacaan A menunjukkan bacaan yang diterima daripada bilah yang menerima tekanan angin yang paling kuat, tekanan angin sederhana dan tekanan angin yang paling perlahan. Dan bacaannya boleh diterima secara live di brick EV3 kita, Mira. Wow, baik. Kalau kawan-kawan boleh saksikan, di sini bacaan dia tertera di situ, cikgu. Dan kelebihan wind generator ni, Mira, ianya boleh diletakkan di mana-mana. Ia boleh diletakkan di atas rumbung rumah kita, mungkin boleh diletakkan di atas kereta kita. Sambil-sambil kita memandu, tahu-tahu kita dah dapat mengumpul tenaga elektrik. Wah, patutlah cikgu pasukan ini berjaya membawa pulang pingat emas, cikgu. Kerana sangat inovasi idea mereka. Kalau boleh saya nak tekankan di sini, Cikgu? antara kelebihan yang saya nampak adalah penggunaan sensor yang sangat meluas dan bagus. Sebagai contoh di sini, penggunaan sensor untuk tenaga solar, mungkin menggunakan sensor cahaya. Untuk piezoelectric pole, dia menggunakan 4 gyro sensor. Di mana ianya boleh mengesan pergerakan dan setiap gerakan itu akan menghasilkan elektrik. Betul. Jadi antara faktor kejayaan pasukan ini adalah kelebihannya menggunakan sensor dalam menjayakan projek mereka. Ya. Cikgu, bila cikgu sentuh tentang kelebihan kan cikgu, pastinya setiap projek itu ada juga sedikit, mungkin ada sedikit juga kekurangannya, cikgu, kan? Ya. Yang mungkin boleh ditambah baik ataupun diimprovekan lah. Kalau daripada projek ini kan cikgu, apa yang cikgu nampak daripada segi kekurangannya pula? Kekurangannya ataupun penambahbaikan yang boleh dibuat adalah mungkin daripada segi piezoelektrik ini adalah satu teknologi mahal untuk pengetahuan Mira dan mungkin sebuah teknologi yang baru dan penghasilan tenaganya mungkin sedikit kurang. Ya. Jadi jikalau kita mahu menjayakan, contohnya kita punya piezoelectric tiles, dia perlukan mungkin 50 unit piezoelectric tiles ini untuk kita menjayakan, untuk membuatkan dia berjaya mengumpul tenaga yang cukup untuk menyalakan kita punya ruangan. Ya, betul tu cikgu. Baik, dan itu sedikit perkongsian daripada cikgu. Sangat menarik setiap elemen dan juga komponen dalam projek ini, cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana untuk lebih banyak pengongsian daripada cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam pertandingan robotik kebangsaan, masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Kamarul. Cikgu, sebelum kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita, ayo kita saksikan terlebih dahulu satu video yang telah Cikgu sediakan. Dalam usaha menjayakan projek ini, kami mendapat inspirasi apabila melihat keadaan semasa tenaga boleh diperbarui seperti tenaga suria, tenaga angin serta tenaga hidroelektrik.
Melalui kajian, kami dapati bahawa penggunaan tenaga boleh diperbaharui masih di bawah jangkaan yang telah ditetapkan oleh United Nations Sustainable Development Goal. Tambahan pula, sumber-sumber tenaga ini terhad lokasi dan masa, bergantung kepada jenis sumber tenaga. Dengan ini, kami telah membuat penyelidikan mengenai cara negara-negara lain menjana tenaga elektrik, lalu menjadikan idea mereka sebagai asas projek kami. Antara masalah yang kami hadapi ialah kekurangan informasi mengenai projek kami, terutamanya mengenai penggunaan piezoelektrik. Memandangkan piezoelektrik ini merupakan teknologi yang masih baru digunakan, maklumat dan informasi mengenainya adalah sangat terhad. Alhamdulillah, dengan kerjasama ahli pasukan, hanya kami dapat mengumpulkan maklumat yang cukup untuk melaksanakan projek. Selain itu, cabaran yang kami hadapi adalah untuk memilih model robot yang memiliki bentuk yang menarik, di samping menepati fungsi robot yang dihasilkan berdasarkan imajinasi kami. Proses pengeteceraan juga merupakan salah satu cabaran dan menjadi lebih sukar dengan tambahan program PCC bagi membolehkan setiap modul berfungsi antara satu sama lain secara automatik. Kami berharap agar projek ini dapat memberi sumbangan dan impak kepada tenaga yang boleh diperbarui serta dapat dilaksanakan dalam masyarakat moden, selain membantu untuk merealisasikan maklumat. Wah, itu dia video dari murid cikgu, daripada murid dari Sekolah Sultan Alam Shah, di mana video itu berceritakan tentang masalah dan juga solusi yang mereka nampak di dalam dunia ini, terutama sekali di masa hadapan berkaitan dengan tenaga cikgu. Ya, betul. Baik cikgu. Apa yang cikgu boleh kongsikan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan cikgu. Sebenarnya saya sedikit teruja melihat rekaman video yang dibuat oleh pelajar-pelajar murid-murid tadi. Di mana kita lihat walaupun mereka berusia 15 tahun, tapi pemikiran mereka, apa yang mereka nampak seolah-olahnya pemikiran yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Di mana hasil pembelajaran yang kita boleh belajar di sini adalah jika diletakkan dalam konteks pertandingan robotik kebangsaan untuk kategori terbuka, ya Mira, ya. Murid-murid dalam satu pasukan perlu melihat jauh, perlu berfikir di luar kotak. Betul. Perlu Menjadi lebih berwawasan cikgu. betul, perlu mempraktikkan kemahiran berfikir aras tinggi, di mana dengan melakukan sedemikian boleh membuat mereka melihat ataupun nampak masalah-masalah yang ingin diselesaikan. Tema utama kita, The Future of Energy, tenaga masa depan. Jadi masa depan ni tak ada siapa yang tahu, Mira, apa yang bakal berlaku di masa depan. Tapi dengan ilmu, dengan pemikiran yang jauh, kita boleh nampak apa masalah-masalah yang mungkin akan timbul di masa akan datang. Dan dengan masalah tersebut, inilah yang dia hasilkan oleh pasukan tersebut. Iya. Dan yang lebih orang kata mengembirakan kerana idea inovasi ini dihasilkan oleh remaja yang berusia 15 tahun 15 tahun, Mira. Bersesuaian dengan tema kita pada hari ini, iaitu kategori terbuka untuk murid menengah rendah. Macam cikgu katakan tadi, remaja sekarang mampu untuk berfikir, berwawasan, berfikir aras tinggi untuk masa depan, kerana remaja hari ini juga merupakan pemimpin hari esok, kan cikgu? Jadi nampaklah mereka telah bersedia untuk menguasai ataupun menjadi pemerintah di negara kita ni, cikgu. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga, Mira. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.